Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darainil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ma nazaltu wa la rakibtu wa ma alayya an aghbara qadami sa'atan fi sabilillah. Tengok situ dulu. Jadi kata Usamah, "Hei Abu Bakar, akak nak perang sendiri ke mana ni? Nampak engkau turun dalam medan peperang ni?" Maka kata Abu Bakar, kata nah, faqal, maka berkatalah ia Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wallahi demi Allah, ma nazaltu, tidak turun aku tak ada nak turun sekali di dalam medan peperangan tu. Wala raqibtu, dan aku tak ada nak menunggang dan nak mengendarai akan masalah kenderaan itu. Aku tak ada nak menunggang sekali, tak ada nak naik kenderaan sekali. Tapi kan wa ma alayya, dan tidak adalah di atas aku ni an aghbara, dan barang yang sabit di atas aku, wa ma alayya, dan barang yang pastilah ke atas aku ni an aghbara qadami, bahwasanya aku nak menggapa, nak menggelomok ti qadami, akan daun kakiku. Bahasa aku nak menggelomok ti, makna aku nak menggelomokkan tapak kakiku, daun kaki aku ni sa'atan, yakni satu je dan satu ketika, satu masa, fi sabilillah ay li'i'la'i dinillah. Tadi itu. Jadi Usamah tanyakan Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, engkau turun ni nampak engkau nak perang sendiri ke mana?" Abu Bakar, aku tak ada nak perang, aku tak ada nak menunggang akan kendera, tapi bosa barang dan pula bermula barang sabit di atasku, aku nak menggelomok dan nak mencapuri akan daun kakiku ni akan satu je, satu semasa, satu saat, kerana nak meninggi agama Allah, kerana nak memperlebihkan kalimah Allah. Kenapa boleh kata gitu? Ilah. Fa inna lil ghazi. Ilah tu. Ilah pada katanya, wallahi ma nazaltu. Fa inna lil ghazi, kerana sesungguh bahasa bagi orang yang berperang. Tengok adik-adik semua. Jangan duduk menengung lah. Fa inna lil ghazi, kerana sesungguh sabit bagi orang yang berperang itu, bikulli khatwatin, ataupun bikulli khutwatin, dengan tiap-tiap langkah. Dah tiap-tiap ia berlakah tu. Tiap-tiap bagi orang perang sabit, bagi orang perang, dengan tiap-tiap langkah, bi kulli khatwatin, dengan tiap-tiap langkah dia, yakhtuha, baca molek, yang melakahi ia al-ghazi, dhamir tak molek, yakhtuha, yang melakahilah ia al-ghazi, akan dia akan khatwatan, deh, maka dengan tiap-tiap langkah yang dia berlakahi ni sab'u mi'ati hasanatin. Khabar tu khabar. Jadi fa inna lil ghazi tu khabar apa? Fa inna lil ghazi tu khabar bagi inna. Kama dia baca sab'a tu, baca sab'a ising inna tu, baca sab'a ising inna. Fa inna lil ghazi, kerana sesungguh sabit bagi yang berperang ni, bi kulli khatwatin, dengan tiap-tiap langkah, yakhtuha, yang melakahilah ia al ghazi, akan dia akan khatwah sana itu, sab'a mi'ati hasanatin, yakni darjat dia tu Tuhan akan beri 700 kebajikan. 700 kebajikan bagi orang lakah nak pergi perang ni, tuk tabulahu, yang dituliskan baginya, bagi al-ghazi. Makna kata sebab itulah aku saat ni tak ada nak perang sendiri, bukan kata, tapi aku tahu kelebihan orang pergi perang. Tiap-tiap ia berlakah tu, Allah Ta'ala tanda bagi ia tu 700 kebaikan. Apa tu? Wa sab'a mi'ati darajatin, baca molek atas pada sab'a mi'ati hasanatin, wa sab'a mi'ati darajatin, dan 700 daripada darajat, 700 pengkat ya Allah Ta'ala bagi. Patu turfa'u lahu, diangkat akan dia, akan 700 darjat, lahu baginya, bagi al-ghazi.
Makna Tuhan akak darjat 700. Pengkat ia dalam syurga 700 darjat. Dah pengkat ia tangga tinggi di akhirat tu 700 darjat diangkat ditinggikan baginya. Wasittami'ati sayyi'atin, dan pula Tuhan hapus 900 daripada kejahatan. 700 kebajikan Tuhan tulis baginya, dan 700 daripada pangkat yang Tuhan angkat baginya, dan Allah Ta'ala hapus 900 kejahatan. Makna tumha anhu, yang dihapus dan diampunkan daripadanya, daripada Al-Ghazi. Tengok ni, thumma wassahu, tengok molek weh, kama dia mewasiatlah ia adilan sazilan, bangun diri dah. Thumma wassahu salsilan, kama dia berpesan ia Abu Bakar, akan Usama. Huwa tu dia panggil mentakkidkan dhamir hu tu. Sebab apa mendatangkan dhamiru faslin di antara hu dengan huwa, patu wa ashabu. Ini supaya nak mensahkan ataskan ising zuhi di atas ising domi. Itu cara dia. Ni kaedah ni ingat molek. Supaya apa? Kerana tika ni warikan ising apa? Warikan ising domi. Wasahu ising domi. Lepas pada tu dia panggil warikan dhamiru faslin. Di antara apa? Di antara ising zuhi dengan ising domi. Ori domi rufasin kenapa? Yakni kerana supaya nak mengesah ataskan ising zuhi di atas ising domi. Thumma wassahu, kama dia mewasiatlah ia Abu Bakar, akan Usama, ia Usama, wa ashabuhu, dan taulan-taulannya, taulan Usama, hak gi perang kali dengan Usama ni. Faqal, maka berkata ia Abu Bakar. Tika ni Rasulullah tak ada dah ni, Rasulullah mati dah, wafat dah ni. Abu Bakar lah pesannya, pesan pada Usama, kerana Usama ni satu angkatan tentera nak pergi kepada Abna. Hak yang Nabi nak utuh dia tu masa hidup Nabi, tapi Nabi tak ada, dia wafat dulu. Maka masalah ni orang panggil disempurnakan oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar kata, tengok, la takhunu, jangan mengkhianatlah oleh kamu, hi Usama wa ashabu, jangan kamu khianat, jangan kamu khianat, wala tagduru wala tagdaru, baca molek, dan jangan akan menipu, jangan akan khianat, hi Usama dan taulanmu tu jangan khianat. Dah, wala tagdaru, dan jangan kamu duk menipu. Dah, wala taghlu, dan jangan kamu saat ni duk menyuliti dan pula duk menipui. Wala tumathilu, dan kamu jangan duk buat misal-misal, jangan duk begitu begini, duk berdalih kok tu, berdalih kok ni, atau memisal gitu, misal gini, berdalih gitu gini, jangan. Wala taqtulu, dan jangan kamu membunuhi, hi Usamah dan taulan bagi Usamah, jangan duk membunuhi, tiflan, akan kanak-kanak. Ni pesan Abu Bakar. Depa bila muduk dalam medan perang, mu jangan kena amanah hak masalah Nabi pesan. Ni ko pesan Abu Bakar pesan lah. Kalau masa Rasulullah ada, Rasulullah pesan, pesan jangan kamu kena, jangan kamu menipu dalam masalah mana dalam masalah medan peperangan, jangan kamu duk menyuliti, jangan kamu saat ni duk buat dalih begitu begini, duk mencontohi gini, jangan. Lepas tu jangan kamu membunuh tiflan, akan kanak-kanak medan perang, jangan kamu membunuh akan kanak-kanak. Wala syaikhan kabirah, dan jangan kamu membunuh pula akan orang yang tua. Dalam medan perang tak leh nak bunuh budak, tak leh. Bunuh orang tua pun tak leh. Tak leh. Kalau kita duk mengaruk pergi bunuh budak, pergi bunuhkan orang tua, makna kata dalam medan peperangan kita tu tak ada rahmat,
makna nusrah Allah Ta'ala tak ada. Sebab tu kalau misalnya kita jatuh dalam medan peperangan satu hari, kemudian kita pergi bunuh budak, pergi bunuh orang tua, pergi bunuh orang tino, apa tu orang panggil kita menipu dalam medan perang, kita menipu kena dalam medan perang, maka di situ peperangan kita tidak ada nusrah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Lepas tu, Abu Bakar bersel lagi pada Usama. Wala ta'ziku nakhla. Baca molek. Wala ta'ziku. Apa makna ta'ziku? Dan jangan mencabutlah oleh kamu. Kamu jangan duk cabut. Jangan duk menanggal. Nakhlan akan pokok tama dan pokok khurma. Jangan kamu duk cabut, jangan kamu duk tebal gitu. Wala ta'ziku nakhla, dan jangan kamu duk cabut dan kamu duk tebal. Apa harap tebal? Tebal ke apa? Nakhlan akan pokok tama. Ni dalam media perang tak boleh ni. Kita duk tebal pokok kayu tak kena pokok mana tebal pokok kayu, ini mengkenakkan akan tebal lah. Supaya kita learning lah duk tebal pokok kayu, duk tebal gapo itu, orang panggil itu tak kena di dalam syarak, tak kena di dalam masalah, di dalam cara plan Islam lah. Sebab tu kita kena jaga agak budak-budak ni semua satu hari. Kita tak tahu fok-fok kita nak jadilah mana. Ada hari ni suruh banyak, suruh kok tulah, suruh kok wan, insya-Allah semangatlah banyak perkara. Lepas tu di hari ni ilmu demo lah sebagai jadi pengukuran demo sendiri. Kalau ilmu demo tu sebenar, demo pakai dengan ilmu demo selamat. Tapi kalau ilmu demo tak boleh mengatasi demo tak selamat. Lepas tu di hari ni suruh tu banyak. Banyak. Lepas tu buat ngaji ni lah hak yang kena tipu banyak sekali. Lepas tu buat ngaji ni lah hak orang nak buat alat sekalinya. Kerana yang ngaji ya pandai. Sebab tu dia nak ambil kita buat alat tu banyak. Lepas tu kita tu tak reti. Dia duk pong-pong kita turut dengan pong demo kan punah. Perak mana ni. Kita orang ngaji. Lepas kita orang ada ilmu pondok. Ngaji pondok, reti masalah semaya, reti masalah sah batal, reti kan halal, haram kita reti. Lepas tu demo nak ambil lah kita ni sebagai wa'alat sebab kita orang reti. Lepas tu kita tak reti kata kita ni kena duduk mana tempat munasib bagi kita. Pada mau ambil kita wa'alat gitu, alat gini, kita tempat nyanyi. Sebab tu bagi kita semua pelajar-pelajar jangan gaduh tertipu dengan orang. Tertipu dengan orang kecek, kita kena tertipu. Lepas tu dalam media perang Nabi lari dah. Mu jangan cabut, mu jangan tebal akan pokok tama. Kalau mau kita, mu jangan tebal pokok dia orang. Mu jangan dok tebal dokang orang. Kalau mu nak perang jangan dok tebal pokok kayu orang lah. Kalau kita nari Arab pun jangan mu dok tebalkan pokok tama, pokok khurma. Jangan dok tebalkan pokok gapo Nabi kata? Pokok khurma, pokok tama, pokok zaitun. Mu kita mu jangan tebal lah dia orang. Mu nak murih kau orang nak perang mu tebal pokok dia. Tak kena. Itu tak kena dengan syarak. Lepas tu Nabi kata wala tahrikuhu, dan jangan membakar oleh kamu akan dia akan nakhlan. Mu jangan dok bakar lah pokok tama tu. Mu nak kena, mu nak pergi. Mu jangan kena, mu jangan tipu, mu jangan helah, mu jangan dok buat begitu begini, dok buat contoh gitu gini, helah begitu gini, membunuhkan kanak jangan. Mu jangan ke dok tebalkan pokok tama, mu jangan dok bakarkan pokok tama. Wala taqta'u, dan jangan mengkerati oleh kamu. Kamu jangan dok kerak, jangan dok tebal. Syajaratan muthmiratan, akan pokok kayu. Pokok kayu mana? Muthmiratan, yang dok berbuah lah iyo pokok kayu. Mu jangan dok tebal lah, jangan dok kerak tahu wak ikut gak. Mu kita pokok kayu buah. Pokok dia buah. Pokok apa? Dokang buah. Pokok apa? Pokok motel buah. Pokok apa lagi? Pokok pedok buah. Pokok apa? Naka buah. Mu jangan dok tebal kena tebal masa tika perang, mu tebal kena habis pokok-pokok kayu yang berbuah. Jangan. Nabi lari. Ini tak ada rahmat dalam media perang nah. Lepas tu kita satu hari tak tahu nak ada perang tak ada perang, wallahu a'lam. Satu hari akan timbul orang panggil musuh akhir zaman. Orang panggil musuh bukan kerana tukanan, kerana din, kerana agama. Ya akhir zaman, tapi nak dengan fok kita tak ada, kita tak tahu. Tapi akhir zaman orang panggil peperangan kerana din, kerana agama.
Sebab demo duk henyik sangat, demo duk tinuk sangat, demo duk tinah sangat kerana agama, ya satu hari ya orang kita pun tak ada dia naik. Yang muncul habis seluruh dunia ni akan naik sendiri. Tapi yang muncul mari daripada mana? Daripada Syam. Nabi kata dah akhir zaman peperangan ini dia akan habis. Orang panggil Islam mari mula gharibun. Ya mari tu nampak pelik dah, pelik orang tengok pelik weh agama Islam mari. Yang mari pelik patu yang muncul naik tengah dunia. Nah, orang kenal belaka Islam. Patu ya raib pula, ya raib, korek. Maka ia timbulkan masalah ni pula, ia akan timbul di Syam. Pala tajuk dia dan pula ia timbul di Syam, ia leret mari. Koleret mari. Masa tu ia akan sapalah. Deh. Patu fok-fok kita tu nak cedek email weh kuat, email. Bukan cedek barang weh kuat. Bukan cedek tenaga, bukan cedek masalah rumah besar, bukan cedek tu cedek ni, cedek email kita weh kuat, amalan kita weh kuat tu. Syajaratan mithmirah wala tadhbahu syaitan, dan jangan kamu duk semulih karut. Semulih gapo? Syaitan akan kambing. Wasal tu semulih ikut wasal ikut dia. Kambing pio takkan jangan. Dalam media perang, dalam masalah ketika perang mu jangan duk kerak kau. Jangan duk kerak pokok tamai ikut rak, jangan duk tebal pokok tamai ikut dia, jangan duk bakar, jangan duk kerak akan pokok-pokok kayu yang berbuah. Lepas tu jangan duk semulih kambing orang ikut dia, jangan. Sepuluh dulu masa Jepun, ingatlah masa Jepun 50 tahun dulu orang tua kita ada cerita nak deh. Jepun yang mari, yang lalu mari tak ikut. Nyo pia je tebal, nyo pia je mai, tak kira. Masa Jepun dulu lepas tu getak dalam ni hak Jepun tinggal getak je lapar, getak besi. Kita tengok di lah ni tak lalu dah. Getak tu orang panggil buat masa musuh Jepun nak pergi serangkan Malaysia, maka dia buat getak besi nak lakah pergi pada Malaysia, dia nak serang Malaysia. Getak besi laning tu orang panggil getak besi hak Jepun buat tu. Hak dalam laning tu. Jepun mari serang Malaysia tapi dia pak lalu yang Malaysia ni. Maka dia temunya, ya miknya temu pokok tu, ya mik pokok tu temu makan ni, ya mik, ya lalu ya kawasan ni. Apa tu adalah anak dara gapo itu ni ikut dia rasalah. Masa tu Jepun mari dia nak serang, bukan dia nak Malaysia, dia nak Malaysia. Lepas tu dia kata laginya wala baqaratan, dan jangan kamu semulih pula akan lembu. Ikut dia. Wasa nak semulih lembu. Wasa nak mulai kambing, jangan. Wala ba'iran, dan pula kamu jangan semulihnya akan unta. Kamu jangan semulih akan unta, ikut dia weh. Ni ikut dia, tengok kambing, semulih kambing. Tengokkan lembu, semulih lembu. Tengokkan unta, semulih unta. Wala tadbahu syatan wala baqaratan wala ba'iran, jangan kamu semulih, malaikan harus kamu semulih illa lil akli, malaikan kerana kamu nak makan. Hak tu tak apalah, kamu lapar dalam medan peperangan, kamu lapar maka temu dengan seekor kambing, kamu lapar maka semulih kerana nak makan, bukan semulih kerana nak mengenati. Kamu temu seekor lembu, kamu lapar weh, masa lapar dalam medan perang tak ada makan gapo lagi, kamu semulihkan seekor lembu kerana nak makan. Itu harus bagi kamu dalam maidan peperangan, maidanul harbi, kerana makan. Wa iza marartum, dan apabila lalulah oleh kamu lalu dalam medan perang lakon ni, lalu gi biqaumin, ku tepi-tepi satu kaum. Kamu lalu gi molek bo pada biqaumin, orang panggil bolil ilsaqi. Bo situ orang panggil bolil ilsaq. Apa bol ilsaq? Makna berdepek. Pasal maknanya wa iza marartum biqaumin, dan apabila lalulah oleh kamu dengan tepi-tepi kau. Tengok budak ni, farragu anfusahum, maka mengkosonglah oleh kamu anfusahum, akan diri-diri kamu pun kosonglah. Apabila siapa kamu tepi-tepi kau, kamu berkosongkan diri kamu fis sawami, yakni pada tempat-tempat beribadat. Lalu pergi pada satu kau, kamu pun kosongkan diri. Jangan duduk mari duduk nak perai mata kamu tujuan pergi perai mana. Mungkin perai tempat tu lah, tempat mu lalu satu kau tu. Amung saat ni tu mempeluangkan diri, mengkosong diri di dalam tempat-tempat ibadat. Lepas dah tu fada'uhum, maka menyerulah oleh kamu serulah, kamu ngajaklah hum, mereka itu akan al-qaum,
Hafiz sawami, ajak mereka itu pergi pada tempat ibadat, pergi tempat semaya, pergi tempat buat amal ibadat. Jangan semata kamu lalu satu kamu perai semata. Haidau. Supaya Nabi kaya nak perai mana? Nak perai di badai, ya perai badai, ya tak ada ngaruh kau lain. Ada ya orang panggil ada tempat paumai dia sepatah ini ya nak perai mana. Ya perai situ ya. Bukan atau celah-celah duk lalu tengah jalan kenak belakang temu kambing semula kambing, temukan uta semula uta, temukan lembu semula. Dak. Lepas tu serai belakang dak juga. Matlamat yang nak serai mana? Ya pergi situ ya. Lepas tu apabila lalu satu kan kamu kosongkan diri, lepas tu kamu masuk tempat beribadat, ajaklah kawan-kawan tu mari semaya sekali. Dek. Wa ma farragu anfusahum lahum. Dan barang yang memperkosong oleh kamu anfusahum akan diri kamu lahu baginya bagi barang. Barang yang kamu kosong diri itu kerana barang, kamu kosonglah. Bukan atas semata duk dalam medan perai kena kenak semata temu gapo tengah jalan kenak belakang temu kami mula kami. Hai bukan lagu tu Nabi dan pula Abu Bakar pesan pada Usama. Wa idza laqitum qauman, dan apabila kamu tu bertemukan satu kaum pula. Saat ni kamu lalu, kamu mengajak mereka tu masuk pada sawami, masuk tempat-tempat ibadat. Tengok weh. Wa iza laqitum qauman, dan apabila bertemu kamu akan satu kaum, kamu bertemu akan satu puak pula, fahasu awsata ru'usihim. Ni tengok molek ni cara ni. Lemeh dia perai satu hari. Kita lalu pada satu kampung, satu puak, maka kita panggillah demo-demo saat ni, mari kepada tempat ibadat. Jangan duk karu demo. Hajak demo mari buat amal. Lepas tu kita berkosong diri kita walaupun kita tentera. Maka kita berkosong diri, hajak demo mari pada ibadat. Bukan duk kacau demo. Lepas tu apabila kita berjumpa pula satu kaum yang lain pula, fahasu, maka mengkotalah oleh kamu. Kamu kota, kamu jaga mereka, kota mereka. Kita lagi perai di lain lagi supaya Usama. Bukan nak perai sini apabila melalu satu kaum, mengkota mereka. Awsata ru'usihim, akan segala pertengahan daripada kepala-kepala mereka. Kamu jaga kotakan. Mana kata pertengahan kepala mereka ni. Kalau kita learn ni ke, apa jaga sini ni. Orang panggil orang bunuh dia patut tekak ni kan. Maka kamu kota mereka di pertengahan kepala-kepala mereka, wa taraku haulaha, dan kamu tinggalkan di kawasan di likungi awsati ru'usim saat itu mislal asaibi, seumpama daripada belak-belak teh ataupun pembalut-pembalut. Kita jaga mereka pakai seolah tak kita kota mereka ni, kawasan kota ni kita tahu ni kawasan kampung ni kita mengkota mereka. Kita jaga mereka seolah tahu tekak mereka ada pembelak di sini. Kalau seolah kita tak orang patah tangi, maka ya buh belak ni supaya apa? Supaya nak jagakan tangi dia hak rusak ni, buh belak. Maka seolah kita lalu di satu kampung, di satu puak, maka kita jagalah kawasan puak tu dengan kita mengkotakan dia, seolah kita membelakkan di tangi-tangi mereka. Sepatah tangi berata, kita berbelak sini-sini supaya apa? Tok siwi teranah. Dia teranah pun, hak dalai tak sakit, kita pengen belak ni. Maka hak dah satu kaum ni kita lalu di kampung mereka, berjumpa kampung mereka, kita kota mereka. Supaya ni lah. Supaya di akhir zaman akhir zaman Imam Mahdi ya mari, maka ia turun mari kepada alam dunia. Maka satu hari dalam masa 40 tahun, Imam Mahdi saat ni ia mengkota di Baitul Maqdis. Ia kotakan pagar yang tinggi. Di kawasan Baitul Maqdis supaya nak selamat orang hak duduk di dalam Baitul Maqdis, selamat daripada fitnatul dajjal, yakni daripada fitnah dajjal. Kenapa Imam Mahdi mengkotakan akan mereka duduk dalam Baitul Maqdis dalam masa 40 tahun? Imam Mahdi tafak kamu jangan duduk tubai, walaupun dengar suara gapo, walaupun kamu dengar apa perkara, kamu duduk dalam kota yang aku mengkota ini, kamu selamat. Supaya ni kita lalu satukan kita mengkota mereka, buatlah kota, buat pagar mereka supaya mereka tu selamat. Jangan kita ganggu mereka. Fadribu bisayf, maka hendak mempacunglah oleh kamu, katanya Abu Bakar kepada Usama. Fadribuhu bisayf, fadribu bisayf, maka mempacung oleh kamu, maka memukul oleh kamu Syarif bisayfi, dengan pedang, mempacung dengan pedang, akan barang ada luar daripada tu mempacunglah.
fahasau anhu, maka mengkotalah kamu anhu daripada bagi hak luar daripada kamu kota, maka kamu pacung. Anda misalnya hak duduk dalam kota ni, kamu jagalah. Maka benda hak luar daripada mu kota tu, maka mu pacunglah. Ada yang mengenak, ada yang gapo, kamu pacung. Kamu bunuh. Nah, sebab itulah kita kena tengoklah keadaannya, masalah tika media peperangan dah. Kena jaga baik-baik. Hak ni Abu Bakar royak kepada Usamah. Fa iza qaruba alaikumut ta'ama. Tengok molek, baca molek qaruba, bukan qariba, bukan qaraba. Kita tengok lekomah baca qaruba yaqrabu. Dah. Fa iza qaruba alaikumut ta'am. Adik-adik semua tengok hak ngatuk bangun diri dah. Jangan duk tidur rugi. Fa iza qaruba alaikumut ta'am, maka apabila hampir, apabila dekat alaikumut ta'amu, ke atas kamu, hei Usamah dan sahabat-sahabat engkau, hei Usamah, hampir ke atas kamu at-ta'amu, oleh makan ni. Hampir dekat ke atas kamu oleh makan ni. Gaponya Usamah saat ni tu jadi pesan oleh Abu Bakar. Abu Bakar kata apabila mendekati kepada makan ni, fadhkuru ismallah, maka menyebutlah oleh kamu hi Usamah wa ashabuh dan taulan-taulan kamu menyebut apa? Ismallah, akan nama Allah. Baca sesuatu tu dengan ibarat ngapa tu? Baca molek fa iza qaruba, iza zarfiyah, fazkuru tu jawab. Fa iza qaruba alaikumut ta'amu, maka apabila hampir dan dekat ke atas kamu oleh makan ni, fazkuru ismallah, maka menyebut oleh kamu akan nama Allah. Nah, salah dah makan ni dekat kita, duk ajar semua dah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala barakatillah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bacalah. Lepas tu siapa ya tok sewi kena racung, tok sewi gapo, baca selawat tas Nabi 3 kali. Nak kali hidup mana, gimana tepat, baca selawat Nabi ingat tinggal. Belum nak makan, nak ajar belah-belah. Sebab apa? Sebab orang duk kena racung, kena gapo ni tak ada nak baca. Ambil pas makan lu dah. Sebab tu kita nak buat amal istiqamah. Wa amal istiqamah, semua istiqamah apabila kita gimana kita tak lupa. Nah, apabila nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala barakatillah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca gilah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca selawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baca 3 kali. InsyaAllah Tuhan selamat kita daripada subuh-subi racun kau gapo, Tuhan selamat. Jaga. Sebab tu sini Abu Bakar pesan pada Usamah, apabila makan ni berdamping dengan kamu, apabila kamu mendekati dengan makan ni, kamu ingatlah kepada Allah, kamu sebutlah nama Allah. Jangan pak makan ni puak tak ada bismillahirrahmanirrahim, jangan. Ya Usamah tu, hei Usamah, ni Abu Bakar pesan lagi. Ya Usamah tu, hei Usamah, isna, firman tu, isna, hendak memperbuatlah oleh engkau, hei Usamah, memperbuat ma amaraka nabiyullah, akan barang yang mentitah akan dikau, yang menyuruhlah akan dikau, hei Usamah, nabiyullah, oleh Nabi Allah. Membuatlah akan apa yang mentitah, yang menyuruh akan dikau oleh Nabi Allah. Nabi Allah tu menyuruh akan dikagana bibila di Quda'ata, dengan negeri bagi Quda'ah. Lagu mana Nabi titah engkau di negeri Quda'ah dulu, maka membuatlah dengan apa yang dititah, apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat tu Nabi pesan itulah, buat Nabi suruh itulah. Thumma anta qafilun, kemudian bermula angka tu qafil. Apa qafil? Angka tu satu berakat tentera. Angka tu qafil. Apa qafil? Yakni orang berangkatkan satu akad tentera. Maka membuatlah dengan apa yang dititah oleh Nabi. Tengok weh, mukmin.
Dah, angka buatlah dengan apa yang dititah oleh Nabi. Angka ni satu orang berangkat tentera. Wala taqsiru, baca taksir tak apa. Dan jangan angka merengkasi, jangan angka tu mentaksir. Baca mana? Dah, baca ini apa? Taksir qassara yuqam. Wala tuqassir, dan jangan angka mentaksir. Jangan engkau saat itu mengkurang, jangan engkau mensilapi dan menyalahi min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada titah Rasulullah. Jangan engkau duk jadi salah, jangan engkau duk taksi, jangan engkau duk silapi daripada titah Rasul. Jangan. Thumma wada'hu, kama dia akau tinggalkanlah akan dia, akan tinggal, akan taruhlah titah Allah, titah Rasulullah ni minal jaraf, daripada jaraf, satu tempat yang berhampiran di Madinah. Apa? Wa raja'a, dan pulang balik. Makna kata jangan duk tinggal lah apa dipesan oleh Rasulullah. Apabila suruh Rasulullah lagu mana, mun jangan duk kurang, mun jangan duk rengkasi, mun jangan duk silapi daripada apa yang dititah oleh Rasulullah. Pahnu musipah taruhlah benda-benda hak sipah ni, benda hak Rasulullah duk apa, duk suruh Rasulullah titah tu, mun tinggal taruhlah daripada al-jaraf. Wa raja'a, dan pulang ia Usamah. Patu wal jaraf, dan bermula lafaz al-jaraf ni apa dia? Maudi'u qarbil Madinah, ialah satu tempat yang hampir ia, yang dekat di Madinah. Musibah taruh situlah gapo hak pesan oleh Rasulullah. Kamu jangan kena, kamu jangan duk mensilapi, buat dengan apa yang dititah oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dah sekat dulu kama dia kata wa raghiba Usamatu min Umar ibn al-Khattab at-takhallufa an hadzal ba'si wal maqam. Sekat tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu fil istilah, kita ada caranya fiqh. Nah, masalah fiqh tu orang panggil terlebih khusus ataupun terlebih tentu dan terlebih sepik daripada makna-makna bagi ilmu. Sebut kata ilmu, maka bukan semua ilmu kena ke fiqh, tapi sebut kata fiqh maka termasuklah ia daripada kumpulan ilmu. Makna dia tu lebih sepik ataupun terlebih khusus daripada ilmu. Orang panggil umum khusus mutlak. Nah, tiap-tiap fiqh dikata ilmu, tapi bukan tiap-tiap ilmu dikatakan fiqh. Kamanya kata wal ilmu fil istilahi, dan bermula ilmu halan kaunihi musta'malan fil istilah, hal keadaan ilmu dipakai akan dia pada istilah, yakni pada sebulat suara ulama. Sebulat suara ulama usul fiqh dan usuliyin. Maka ulama usuliyin sepakatnya ilmu ni gapo dia. Tengok mula. Wal ilmu, dan bermula ilmu, kita pakai waw istinah lil bayan. Lagu gana ilmu ni weh. Kanyanya musannif pun jawab ilmu ni gapo dia? Ilmu fil istilahi ai hala kaunihi musta'malan fil istilahi, diistikmal akan dia akan ilmu fil istilah, yakni pada sebulat suara bagi ulama usuliyin. Kata gapo dia? Ulama ramai pun kata lagu anak ma'rifatul ma'lumi. Tu takrif ilmu tu, mengenali akan perkara yang boleh ditahu. Makna kita tahu akan maklumat. Mana benda kita boleh tahu. Supaya kita tahu gapo. Kita tahu kata dunia ni dah. Ya ada angin, kita tahu kata di atas angin tu ya ada langit, di bawah ni ada bumi. Di celah ni udara orang panggil. Celah langit bumi ada awan, ada bintang, ada matahari dah. Ataupun kita tak ada awan, ada angin, ada macam-macam lah. Kemudian tahu kita ni, orang panggil benda boleh tahu lah kau ni. Kalau kita tahu di celah langit bumi ada awan, tahu kita tu betul ke tak weh? Tahu kata ni langit ni bumi misal tu. Lepas tu di celah langit bumi tu ada awan. Lepas tu awan tu bersepakai dengan ia tu ada angin duk pupuk dia. Pupuk git naik, pupuk git jatuh. Maka al-ma'lum ni, kalau kita tahu kata di celah langit tu ada angin, angin tu dipupukkan akan di awan politin ni tu, kita tahu tu. Tu dia panggil al-ma'lum.
Benda yang kita boleh tahu. Tapi tahu tu betul ke tak betul. Kalau tahu tak betul, orang panggil ilmu dah. Kalau tahu tu betul dengan diri perkara tu, orang panggil apa? Ha, tengok. Yaitu ma'rifatul ma'lum. Apa ditakwilkan ma'rifatul ma'lum? Ai idrakuma. Baca molek. Takwilkan makna bagi ma'rifatul ma'lum apa? Ai idrakuma. Mendapat akan barang. Tak ada mudah mana ni weh. Mendapatkan barang min sya'nihi. Tu mendapatkan akan barang min sya'nihi. Sabata wastaqarra min sya'nihi. Yang sabitlah daripada kelakuannya. Kelakuan mah. Kita mendapatkan barang daripada kelakuannya. Kelakuan barang ayyu'lamah. Mendapat akan bawasa dimengetahui akan dia. Barang ni barang pesing kita boleh tahu. Kalau barang pesing kita tak boleh tahu, hak tu kan tak panggil ilmu. Mana barang kita tak boleh tahu. Supaya patak bombing ni depa. Orang panggil ilmu tak? Tak panggil ilmu. Patak bombing. Ada gapo tik patak bombing tahu lah cerak ni tanah. Lepas tu patak pada tanah tu ada gapo atik. Kalau kita boleh tahu kan panggil ilmu. Min sya'nihi daripada kelakuan barang tu bahasanya benda boleh kita tahu. Tu orang panggil benda kita boleh tahu tu bahasa Arabnya al-ma'lum. Apa maklum? Benda kelakuan dia tu, keadaan dia, sya'nu dia tu boleh diketahuikan akan dia. Boleh tahu tak? Boleh tahu. Patak bawah tu gapo. Tu orang panggil al-ilmu. Kalau benda kita tak boleh tahu, orang panggil benda gaib. Mana? Supaya kita tahu langit pertama gapo dia ada. Kalau hadis tak ayat kita tak tahu. Langit dua tu ada apa? Langit tiga tu malaikat dah nyakna. Langit keempat malaikat. Semua benda ni kita tak boleh tahu. Apabila kita tak boleh tahu, orang panggil benda ni bukan ilmu. Sebab apa tak boleh ingat ilmu? Sebab kita tak boleh nak tahu, orang panggil benda gaib. Cumanya benda ini Allah Ta'ala saja, Allah Ta'ala jua yang mengetahui apa yang ada di celah langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Tapi wajiblah kita beriman tak? Langit pertama ada malaikat, langit kedua ada malaikat. Tapi benda ni kita nak mengetahui dengan akal kita, fikiran kita tak apa. Sebab tu tak panggil al-ma'lum. Nak panggil ilmu benda yang kita boleh tahu. Kalau kuih keadaan dia tu, orang panggil sepatut kita boleh tahu. Gapo dia? Tengok kita tahu apa? Atas kepala kita ni latar, lepas tu latar ada rasuk, pas rasuk tu ada pelita, kita boleh tahu. Apabila benda ni dapat kalau kuih dia tu, bahasa boleh diketahui kan akan dia, orang panggil al-ilmu. Misalnya kita tahu tahu benda dak pai kita. Tahu benda dak pai kita, gapo dak pai mata kita. Ada apa ni nah? Tahu kata depan ni adanya arif. Depan ni adanya hafizu. Kita boleh tahu. Kalau kuih ni kita boleh tahu. Tahu tak nak? Kata kita mendapatkan akan dia. Tengok lagi. Maujudan kana. Sama ada diadakan akan dia. Kana ada ia barang. Benda tu kita mengetahui. Mendapatkan akan barang. Daripada keadaannya, daripada kelakuannya, kelakuan ma, bahawasa boleh kita tahukan akan dia. Maujudan kana, maujud ada ia ma, au ma'duman, ataupun ketiadaan. Barang tu sama ada barang ada. Barang ada macam fok-fok kita semua ni panggil barang ada ni. Kita tahu seorang. Misalnya guana, misalnya kita kenal kereta. Kereta sebut kata kereta kabat, golek ke tayar pak. Tu maklum tak? Maklum. Kereta kabat di mek. Dia tayar pak. Lepas tu tayar pak saat ni tu orang panggil pelau dia tu, lek bawah tu seputung hak pelau tu. Nah, lepas tu kita ada spring dia lek tu lek ni. Lepas tu takung dia back to back tu kita boleh oyak. Maka kalau kuih je tu patut kita boleh tahu. Orang panggil ilmu tak ni? Orang panggil ilmu. Tengok lagi tu nah. Maujudan kana ada ia ma au makduman, mendapat ataupun mengetahui maklum ni ala ma huwa, di atas barang yang ia ma min sya'ni ayyulam ni bihi, dengan dia dengan ma yang kedua tu fil waqi', yakni betul dengan waqi'. Benda hak kita tahu tu betul dengan diri perkara weh. Payah sikit ni, betul di perkara dah. Kita tahu kata apa dia? Kita tahu kata ayat hak duk makruh bagi orang kenal kalau kuat ayat dengan apa? Kakinya dua.
Kaki dua. Lepas tu ayat jatuh ya ada balung ya. Hak orang tahu. Benda kalau kuat dia boleh tahu kan ayat. Makna benda maklum bagi ayat. Makna dengan ilmu kita boleh tahu tak ayat. Seekor ayat ni. Ayat jatuh ada balung. Ayat jatuh ya ada susu. Ayat jatuh kaki dua. Lepas tu ekor ya tu panjang. Hak orang mana kalau kuat ayat tu. Orang panggil maklumat bagi ayat. Perkara kita boleh tahu. Tapi dia ni yogi tahu kata ayat kaki tiga. Yogi tahu kata ayat tu kaki tiga. Ayat jatuh balung tak ada. Ayat tino ya balung dah. Maka tahu dia tu alama huwa bihi fil waqi'. Di atas barang yang ia dengan barang tu pada waqi'. Betul ke tak dengan benda berlaku di luar kepala otak kita? Tak betul. Hak kita tahu benda yang maklum, ayat jatuh ada balung, ayat jatuh ada susu kaki dua. Dia ni kita tahu kata ayat jatuh kaki tiga. Balung tak ada, susu tak ada. Maka tahu dia tu panggil maklum ke tak? Panggil al-ilmu tak? Jawab kata bukan ilmu. Sebab apa? Tahu dia tak betul dengan benda yang berlaku di luar kepala kita. Tak betul. Dan apabila tak betul, itu orang panggil al-jahlu. Orang panggil jahil. Walaupun dia royak kata ayat di sisi dia kaki tiga. Lepas tu balung tak ada. Lepas tu dia tahu ke? Dia tahu pula katanya. Nah, apa dia? Kita tahu kambing. Dia tahu kambing di sisi dia kaki lima. Kita hak duk tahu makruh kambing kaki empat. Dia royak kata kambing kaki lima sisi dia. Lepas tu kambing bunyi lahana. Dia tahu kambing bunyi Hei, gana pelak mu ni. Hak kambingnya nah. Dia royak kata kambing bunyi Betul tak ngawak? Tak betul. Tak betul ni orang panggil jahil. Dia Faisan jabat. Misal gua bangun diri Faisan. Kaidrakil insan ni. Tengok. Seperti mendapat manusia ni. Tengok ilmu ni. Kaidrakil insan. Seperti mendapatkan manusia. Kita mendapat seorang manusia ni. Ni manusia tak? Pala hitam tak? Ni manusia tak ni? Ni manusia tak ni? Yang mendapat manusia. Dapat manusia. Mendapat manusia ni orang panggil kita mengetahui, kita berilmu, dapat maklum. Maklumat manusia ni apa dia? Apa makna idrakil insan? Ai tasawwurihi. Kita tergambar insan. Tersilanya sila insan. Dan pula terupa insan. Tergambar insan tu lah mana? Bi annahu dengan bahwasanya al-insan itu hayawanun natiqun. Manusia ni apa dia? Bi annahu dengan bahwasanya al-insan ini hayawanun natiq, ialah binatang. Sebut manusia binatang tak? Binatang? Binatang. Kita binatang, lembu binatang, ayam binatang, kambing binatang, kubang binatang, kuda binatang. Semua kita masuk dalam binatang. Tapi nak becek sikit. Nak becek sikit. Becek nak? Nak becek kita daripada binatang yang lain. Nak becek daripada binatang berduk garak, daripada binatang kambing. Nak becek kita daripada binatang lembu. Kita binatang sana ni. Tapi binatang kita tak serupa sikit daripada lembu, tak serupa sikit daripada kambing. Wari faslun fit ta'rif. Natikun. Orang panggil faslun fit ta'rif. Orang panggil wari dengan satu fasal ke apa sahaja. Pasal ni orang panggil pagar. Tak siwi masuk benda luar dalam tarikh. Gapo benda luar pada tarikh? Lembu tak asal tarikh ni. Kambing tak asal tarikh ni. Ayam tak asal dalam tarikh ni. Binatang itik tak asal dalam tarikh ni. Gapo dia? Faslun fit tarikh. Orang panggil pagar nak menyekat tak siwi benda luar masalah tarikh. Natikun. Sebut kata binatang tu orang panggil bertutur. Ni supaya ni. Tengok misal ni. Arif ni orang panggil kita dapat dia insan. Sya'nuhu kalang kuih ya ni ayang tika. Kalang kuih ya ni bertutur. Pada mau kata orang bisu tu tak boleh kecek manusia gua ni, tak boleh kecek orang bisu. Sebut kan buat tangan gitu-gitu. Gitu gini. Kok tu kok ni. Dia tak boleh kecek. Tapi sya'nuhu
Kalau kuat asal dia tu, dia boleh betul-betul. Tapi kalau orang bisu tak boleh betul-betul. Sebab anak lidah dia panak. Anak lidah dia rusak. Sebab tu dia nak kecek telak. Tu sebab apa? Sebab anak lidah dia rusak, anak lidah dia panak. Tapi asal, kalau kuat manusia, dia orang panggil binatang. Lagi pula binatang tu yang bertutur. Sebut kata hakikat manusia, kita kena sebut kata insan. Masalah linga. Manusia weh. Insan, manusia, sebut kata manusia, oh binatang. Binatang apa? Binatang yang pesen bertutur. Lepas pagi hari duduk tak pala gerai tu kan. Kecek dah. Hari ni gua ana demo tanah dia nya ana. Hak dah kopi lagu mana demo hari ni we lagu ana. Duk kecek lepas. Kita boleh tahu tak binatang yang bertutur. Manusia ni sebut tak binatang yang bertutur, kenalah kepada hakikat insan, kenalah kepada mahiyatul insan. Apabila seorang tahu manusia ni binatang yang bertutur lagu ni, dia tahu baik ni, dia tahu macam ni, maklum pada insan lagu ni, orang panggil waqi' betul dengan perkara yang berlaku di luar kepala kita, di luar otak kita, berlakulah ni. Kita tahulah ni. Orang panggil betul dengan waqi', nama katanya al-ilm. Tapi dia ni kita tahu tak, insan ni binatang, tapi binatang yang pesing tak betul-betul. Betul tak dengan waqi'? Jawab kata tak betul. Dia tahu. Dia mau kata insan di situ weh. Tapi insan dia binatang, tapi binatang dia tu pesing tak betul-betul. Pesing tak boleh kecek. Kamu dia tak boleh kecek, panggil binatang tak? Panggil binatang tapi tak boleh kecek. Insan, maka tahu ia lagu ni, orang panggil tak betul dengan waqi'. Tak betul dengan diri perkara hak berlaku di luar otak kita, di luar pandangan kita, tak betul. Apabila tak betul ia tahu lagu tu, orang tak panggil al-insan. Orang tak panggil al-ilmu. Orang panggil jahlun. Faham itu molek. Supaya kita tahu kita tahu kata kuda saat ni tu al-faras huwa hayawanun. Hayawan binatang juga, tapi binatang apa? Sahilun. Bukan binatang natikun tak. Sebut kata kuda ni apa dia? Ilmu kita tahu ialah binatang yang bertutur. Betul tak? Tak. Kalau demo tahu kata kuda pesen binatang yang boleh bercakap, makna tahu demo ni tak betul dengan waqi', tak betul dengan perkara berlaku. Apabila tak betul dengan perkara berlaku, maka orang panggil tahu dia tu, orang panggil bukan ilmu, orang panggil jahlun. Sebab apa? Tahu dia tak betul dengan waqi'. Kuda apa dia? Orang panggil hayawanun sahilun, yakni binatang tapi sahilun yang berjerit. Mana jangan orang panggil hayawan sahilun yang berjerit. Kuda. Adapun manusia, dia tu binatang tapi yang bertutur, tengok. Wa ka idraki annal alamah, dan seperti kita mendapatkan alam. Baca mulai alam tu bukan alimi tak tu. Wa ka idrakil alamah, alami. Dan seperti kita mendapati bahawa alam itu huwa ia alam ni, tapi nak tulis luar. Jadi khabar bagi anna tak ada lagi, tapi ya huwa annal alamah, akan bahasanya alam itu huwa wa huwa, dan ia alam ni gitu ya panggil. Yang bagangi apa ni? Wa huwa masi wallahi ta'ala ni orang panggil jumlah muqtaridah. Khabar anna tak mari lagi, tapi warikan jumlah muqtaridah di antara ising anna dengan khabar anna. Wa huwa tu jumlah muqtaridah. Wa huwa, dan ia alam ni masi wallahi ta'ala, ialah tiap-tiap barang selain daripada Allah dikatakan alam. Kemudian alam ni hadithun, baru timbul ia alam. Tengok, kita tahu alam dia takrif dah masih wallah, barang selain pada Allah. Mana selain pada Allah? Kita alam. Sebab apa kita selain pada Allah? Kita baru kalian ni panggil alam. Sebab apa? Dia barang selain pada Allah, dia baru timbul. Maka kalian halus ni, dia tu masih wallah, barang selain pada. Kalau kita tahu kata alam ni barang selain pada Allah, ya baru. Semua barang selain pada Allah, ya baru.
Maka tahu kita ni, maklum kita ni, orang panggil al-ilmu. Sebab gi sepakat sungguh dengan perkara yang berlaku di luar pandangan kita, luar otak kita. Tapi ada setengah daripada ulama yang tahu kata alam ni qadim. Lagu tahu. Supaya fak falsafah. Ia tahu kata al-alam qadimun. Alam tu qadim. Kemudian pengetahuan bagi orang panggil idrakul falasifah annal alam qadim, adapun pengetahuan bagi falasifah mendapatkan alam tu qadim, maka ini orang panggil ilmu, ke orang panggil jahlun. Jawab kata pendapati ataupun mendapati oleh falasifah yang kata alam tu qadim, orang panggil ilmu yang tak betul dengan wakil, tak betul dengan diri perkara, tak betul dengan perkara yang berlaku. Sebab apa? Sebab benar kita duk pandai mari dengan dalil berubahlah alam ini, maka orang panggil tak betul, tak sepakat dengan perkara berlaku. Maka pengetahuan bagi falsafah, orang panggil pengetahuan tak, orang panggil al-ilmu tak. Jawab tak panggil ilmu, orang panggil al-jahlu. Nah, jahlun, sebab dia tahu tak betul dengan perkara. Faham ni? Ni alam ni. Tengok ni. Alam. Sebab apa dia baru? Ni alam tak? Baru. Dulu tak ada telefon ni, baru. Kain ni baru dah ni, baru. Pas ni jangluk ni baru tak? Baru. Nah, lepas tu dia pergi hukum kata benda ni qadim, maka orang panggil pengetahuan dia saat ni tu tak betul dengan diri perkara. Apabila tak betul diri perkara, makna kata ilmu dia tu tak sebenar. Apabila ilmu dia tak sebenar, orang tak panggil al-ilmu, orang panggil jahlun. Jahil. Tengok. Wa hadzal haddu lil qadi Abi Bakar al-Baqillani wa tabi'ahu al-musannif. Tengok. Wa hadzal haddu, dan bermula ini takrif. Ini takrif nak? Al-ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'. Tak cerita. Wa hadzal haddu, dan bermula ini takrif. Ini takrif mana? Ini takrif. Takrif kata wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Tengok. Takrif ni lil qadi, sabitlah bagi qadi. Qadi mana? Al-Baqillani. Qadi Abi Bakar Al-Baqillani. Mana takrif ni yang dibuat ataupun yang ditakrif akan dia, dipengenalikan akan dia oleh Qadi Abi Bakar Al-Baqillani. Wa tabi'ahu, dan mengikutlah akan dia, akan Abu Bakar ini al-musannifu, oleh musannif. Mengikuti akan takrif ni oleh musannif. Tengok ilmu. Kita ada bercara ilmu. Tak ada kalah. Ilmu tu apa dia? Ma'rifatul ma'lum, yakni kita mendapat dan kita mengetahui perkara yang boleh ditahu. Benda ni maklum, makni benda yang kita tahu. Kita tahu apa? Tahu rumah. Rumah ni kena ada tiang. Ada juga yang kata rumah tu tak ada tiang, maka bohong saja, jahil saja. Dia mau tahu rumah, dia mau tu buat tak ada tiang, bohong saja. Nah, jadi hak kita tak tahu mari perkara hak berlaku sebut kata rumah kena pakai tiang, kena pakai tapak. Nah, maka sebut dia mau tahu rumah tu, dia mau tahu kata rumah tu tak ada pakai tiang, pakai awak naik beg kotak lalu dah. Ada tak? Maka jawab kata tak betul hak yang dia tahu. Misalnya kita tahu kata benda yang kita tahu katanya lembu kaki pak, dia mau tu dia tahu kata lembu kaki ni, maka tahu dia kata lembu kaki ni, maka itu panggil pengetahuan tak? Jawab bukan pengetahuan, itu jahlun. Kenapa? Benda yang dia tahu kata lembu kaki ni itu tak betul dengan perkara yang berlaku di luar kepala otak kita. Dia tak panggil maklum. Maklum yang tahu macam tu tak panggil ilmu. Tengok. Wa huwa, dan ya ilmu ma'rifatul ma'lum, dan pergi kaji kiyah lain lah, ialah mengetahui perkara yang boleh tahu. Apa makna? Ala ma huwa, di atas barang yang ia maklum ni. Di atas barang yang mendapat akan maklum, di atas barang yang ia maklum dengan dia, dengan barang ini fil waqi'. Makna maklum yang dia tahu, perkara yang dia mendapat ini dengan dia, dengan barang ini, apa? Fil waqi', pada perkara yang berlaku tu di luar kepala otak kita. Duk pesang. Orang panggil betul dengan waqi'. Mana nak tengok? Idrakuma, mendapatkan barang, mendapatkan maklum. Ni kita bolehlah maklum. Mendapat maklum perkara yang kita boleh tahu. Min sya'nihi,
daripada kelakuannya. Kelakuan mah tak molek. Mendapatkan barang akan maklum daripada kelakuannya. Kelakuan bagi mah ayyulama, kelakuan dia, keadaan dia boleh ditahu akan dia. Maklum ni boleh tahu. Dah boleh tahu dah. Lembu kaki pak boleh tahu. Ada benda yang menyekat tak boleh tahu lembu kaki pak? Tak ada. Boleh tahu tak kubah kaki pak? Boleh tahu. Adakah kelakuan yang menyekat tak boleh tahu? Tak ada. Dah. Makna kelakuan bagi manik boleh diketahui kan. Maujudan kana, sama ada akan maklum ni kana ada ia maklum ni au makduman, ataupun benda pesing tak ada. Benda pesing tak ada, kita tahu benda pesing ada, supaya terlembu, supaya kita kata faham kayu, supaya kita tak ayah, benda saya ada, supaya kita manusia, benda yang pesing maujud, ataupun benda yang pesing tak ada. Pesing tak ada, kita apa? Benda yang pesing tak ada lagi. Tapi benda tu boleh kita tahu. Mana anak kita lagi kan datang, benda pesing tak ada. Tak ada lagi lah. Makna tu benda tak berlaku, tak timbul lagi. Anak kita lagi kan datang, kita tak bini. Anak kita benda pesing makdum. Tapi boleh tahu tak? Kalau takdir Allah Ta'ala kita pergi bini, harusnya boleh kata ada. Nah, makna perkara tu perkara makdum ke perkara ada dah? Tak ada lagi. Dah sama ada perkara yang boleh dipahami, boleh direti, boleh ditahu saat itu ada ia ataupun tidak ada. Mana nak? Bahwasanya ilmu itu ialah suatu perkara yang boleh kita mengetahui dan kita tahu dan kita mendapati maklumat perkara yang diketahui akan dia ataupun maklum di atas jalan betul dengan diri perkara hak berlaku sungguh di luar otak kepala kita berlaku backning weh. Lembu kaki pak, ayah kaki dua, itik kaki dua. Hak benda berlaku sungguh, benda wakil sungguh, hasil sungguh macam ni. Kita pergi tahu lembu kaki ni, kaki tujuh. Tahu kita panggil ilmu tak? Jawab kata bukan ilmu, itu jahlun. Sebab benda berlaku dah wakil kena sungguh-sungguh, ialah kaki pak. Pak kita pergi tahu kaki ni, itu tak panggil al-ilmu. Dah. Mana tengok ke idrakil insan. Tengok, perhati molek masuk mantik sikit-sikit ni. Masuk mantik, tapi bagi orang ngaji pondok kena faham lah. Kita nak jadi alim ulama satu hari, ya bukan sekadar ilmu tahu-tahu apa ni. Nah, kena reti belakang ni, back ni ni. Dah bukan tengah ngaji nak jadi kaum mudah, dah ya takwa payah. Ka idrakil insani, seperti mendapatkan manusia. Nah, mendapatkan manusia mana? Ai tasawwurihi, tasawur akan dia, gambar akan dia akan insan. Gambar insan apa? Bi annahu, dengan bahasanya insan ni manusia ni hayawanun, ialah binatang. Sebut kata insan binatang, kambing masuklah inja hayawan, itik masuklah hayawan, lagi pula uta masuklah hayawan. Tapi ini orang panggil sya'nuhu ayyantika. Ini yang orang faslun fit ta'rif. Ni cara lemantik faslun fit ta'rif. Apa faslun fit ta'rif? Yakni satu penyekatan, suatu penyekatan. Dah penyekatan. Penyekatan taksir apa? Dah. Suatu penyekatan taksir bui nah apa? Beri nah benda luar ta'rif masuk dalam ta'rif. Dah masuk dalam ta'rif. Taksir wi benda luar ta'rif masuk dalam ta'rif. Sebut kata insan ke apa? Ka idrakil insan ai tasawwurihi, tergambar akan dia akan insan bi annahu hayawanun, ialah binatang. Sebut dia binatang atau seorang nanti ke lagi binatang. Ayah takut binatang, kambing kata hey aku pun binatang, lembu kata aku pun binatang. Lepas tu nak kait sikit, nak sepak sikit, benda luar takrif tak si masuk dalam takrif insan. Wari dengan faslun fit takrif natikun, yang bertutur. Ya, ayat aku tak boleh masuk dah sini. Aku tak ada bertutur. Kambing kata aku tak bertutur, aku ya. Ayat aku aku tak ada berkecek. Aku nak tubik lah. Aku nak tubik daripada natikun. Ayat aku nak tubik dah. Aku tak boleh kecek. Kambing kata aku kau ada lembu kata aku boh aku tak boleh kecek. Maka aku tubik daripada takrif. Sebut kata insan, dia mau tahu binatang yang bertutur. Binatang bertutur. Apabila kita mendapat insan binatang bertutur, inilah orang panggil al-ilmu. Kalau kita tahu manusia ni binatang yang pesim kukau. Itu bukan ilmu.
Dan satu lagi wa idraki annal alam, kita mendapatkan bahasa alam ini wa huwa ma siwallah, ni jumlah muqtaridah. Nah, jumlah muqtaridah di antara ising inna dengan khabarnya. Hadithun, baru ia, bagi selain pada Allah baru. Ni alam tak? Papai ni. Ni latar ni alam. Ni rasa ni alam tak? Alam. Lepas tu papai luh ni alam tak? Alam. Sebab ia selain daripada Allah. Kipas ni alam tak? Alam. Kita di alam tak? Rotan ni alam. Dinding ni alam. Sebab ia selain pada. Baru tak ia ni? Baru timbul ia. Maka kita tahu kata alam selain pada Allah baru timbul. Maka tahu kita orang panggil al-ilmu. Kenapa? Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Kerana ia betul dengan waqi', dengan perkara yang berlaku sungguh. Sebab tu dinamakan kata dia tu. Al-ilmu. Kalau tahu tak betul dengan waqi', itu panggil al-jahlu. Kau dah tu